teorem. Apa tu? You. Saya nak bateri pen. Okay, kita ada belajar pasal teorem kan. So basically teorem ni kita guna dia sebab kita nak skip long division ini. Okay, dan kita terbagi kepada dua iaitu remainder teorem dengan faktor teorem. Okay. Dia punya step dia sama saja, tapi yang beza dia adalah kalau remainder teorem ni kita dapat nilai, kalau faktor teorem ni kita dapat nilai dia kosong lah. Okay, so macam mana kita nak buat dia? First kita kena let dulu divisor dia equals to 0. Okay, first step adalah let divisor equals to 0. Then the second step adalah kita akan substitutekan nilai x tadi. Kan bila divisor equal to 0 kita dapat nilai x. So substitutekan nilai x ini tadi ke dalam polinomial. Okay, so kalau dia remainder, so dia akan dapat nilai lah. Kalau dia faktor, dia akan dapat nilai tu kosong. Okay, kalau remainder teorem pula, katakanlah divisor dia tu, saya guna pen lain. Remainder, katakanlah dia punya divisor dia tu adalah linear. Contohnya x minus mana? X minus a. Divisor dia adalah x minus a. So, dia punya remainder mesti akan dapat nilai. Okay. Dia mesti akan dapat nilai lah. Remainder tu mesti sama dengan P Awak saya tak suka pakai benda ni. Salah tulisan ni. Okay. Okay, dia mestilah remainder ni sama dengan nilai lah. Tapi kalau lah divisor saya tu okay, kalau lah divisor saya adalah kuadratik, contohnya macam ni, dia punya remainder dia mesti dalam bentuk linear. Dia mesti macam ni. Okay. So ini terlibat dalam remainder teorem lah. So awak kena tengok dalam remainder teorem, kalau divisor saya linear, saya punya mesti jawapan remainder saya tu dapat nilai, satu nilai, constant. Tapi kalau saya punya divisor tu adalah kuadratik, saya punya remainder mesti dapat dalam bentuk linear iaitu ax tambah b. Okay, for example, kalau ada contoh soalan lah kan. Contoh soalan, find the remainder. Contoh. Find the remainder when px equals to 2x cubed minus 7x squared minus 10x plus 24. Okay, is divided by x minus 3. Okay, contoh, find the remainder when polynomial is equals to 2x cubed minus 7x squared minus 10x plus 24 is divided by x minus 3. So kalau awak tengok dekat sini, divisor dia which is x minus 3, dia adalah linear. So bila saya masukkan ke dalam polinomial ni nanti, jawapan dia tu mesti constant. Dia tak boleh dapat kuadrat, dia tak boleh dapat linear. Okay, so first step kita let divisor equals to 0. Jadi x minus 3 equals to 0. So saya akan dapat nilai x which is 3. Kemudian saya akan masukkan ke dalam polinomial. So saya jadi 2 times 3 cube minus 7 3 squared minus 10 times 3 plus 24. So dia akan jadi, where is my calculator? Mana pula kalkulator saya? Okay, so 2x cubed minus 7x squared
minus 10x plus 24 when x is equals to 3. So nilai dia adalah negative 15. So saya punya remainder adalah negative 15. Okay. So saya guna remainder theorem. Satu, bila dia suruh cari remainder. Dan second, kita guna remainder theorem supaya kita tak perlu buat long division. Sebab long division kan payah. Before that kamu tahu ke macam mana nak buat long division? Tahu madam. Oh tahu Macam mana tu? Okay, tak apalah, saya recap sikit kan. Ini kita guna remainder theorem. Ini adalah sekejap So ini saya kena berhati-hati kalau guna ni. Okay, so ini adalah remainder theorem. Okay, kalau saya nak guna long division. Okay, so saya punya ni buat ni lah. So dia akan jadi 2x cubed minus 7x squared minus 10x plus 24. Okay, dividekan dengan x minus 3. Okay, jadi saya nak matikan x kuasa 3. So apa yang saya buat, saya kena darabkan x ini dengan 2x kuasa 2. Sebab bila 2x kuasa 2 darabkan dengan x, saya akan dapat 2x kuasa 3. So saya nak mansuhkan ni So saya tolak 2x kuasa 3. Okay. Itu untuk yang first. Sekarang saya ada minus 3 kan. So minus 3 times dengan 2x kuasa 2. So dia jadi minus 6x kuasa 2. Dan saya pun tolak. 2 tolak 2 mati. So negatif 7 tolak negatif 6 which is positive 6. Jadi negatif x kuasa 2. So yang lain tu buat turun sahaja. Okay. Kemudian sekarang ini saya nak matikan pula negatif x squared ni. So saya tahu nak matikan negatif x squared ini saya kena darabkan dengan negatif x. Sebab negatif x darab dengan x dapatlah negatif x kuasa 2. So saya pun darab. Saya hanya tengok depan ni sahaja. Yang mana yang saya nak matikan. Yang lain-lain tu follow je. So negatif x darab negatif 3 positif 3x. So tolak. So negatif tolak negatif mati. Negatif 10 tolak 3 negatif 13x. Kemudian yang lain tu bawa turun. Dan minus 13x pula. Saya nak matikan minus 13x. So nak matikan minus 13x saya kena darabkan dengan negatif 13. So negatif 13 darab dengan x dapatlah negatif 13x. Kemudian negatif 13 times negatif 3 dapatlah positif 39. Dan saya pun tolak. Negatif minus negatif 13 mati. 24 tolak 39. Jadi 24 tolak 39 negatif 15. Okay, kemudian saya akan tinggalkan dia macam ni saja. Sebab apa? Sebab dia dah jadi power dia ni lagi kecil daripada power yang divisor. Sebab tu kita stop. Tapi kalau contohnya saya ada lagi x kat sini, saya kena buat lagi sampai saya punya power kat sini, power x dia tau. Power x dia kat sini, dia lagi kecil daripada yang divisor ini. Ini divisor tau. Okay. So sini x dia kuasa kosong lah. X kuasa kosong kan adalah 1. So dia jadi negatif 15 lah. So remainder dia adalah negatif 15. Okay, jadi walaupun saya guna long division kat sini, saya tetap juga dapat remainder dia negatif 15. Okay, kalau saya tengok dekat remainder theorem ni pun, kita terus direct je dapat juga remainder dia adalah negatif 15 bila dividekan dengan x minus 3. So, orang guna remainder theorem sebab dia nak skip long division ni. Long division kan panjang, jadi kita guna remainder theorem. Tapi kalau soalan tu suruh guna long division, awak terpaksa guna long division. Do you understand? Yes. Yes. Lakarlah korang ni. Okay, ingatkan saya dah pukul 8 beritahu. Okay, kemudian soalan yang kedua. Contohnya saya tulis balik. Find the remainder.
Find the remainder. Kang, yang ni pun tak siap. Ni semua gara-gara Google Meet punya pasal. Find the remainder when Px is equals to X kuasa 4 tambah X kuasa 3 tolak 2X kuasa 2 tambah 4X tolak 5 is divided by X plus 3 and 3X minus 1. Okay. So kalau kamu tengok soalan ni kan, dia cakap, dia suruh cari remainder bila polinomial ini dia dividekan dengan X tambah 3 dan 3X tolak 1. So kalau awak tengok dua divisor ini, bila kita darab, dia dapat kuadratik sebenarnya. So saya tahu remainder saya tu mesti dalam form linear. Mana tu? So, kalau awak tengok sini kan, divisor saya ni, dia sebenarnya adalah X tambah 3 dan 3X tolak 1. Okay, so kalau awak expand pun dia mesti dapat kuadratik. So bila kita tahu divisor kita adalah kuadratik, so polinomial kita bila kita bahagikan dengan divisor kita tu nanti, remainder dia tu mestilah dapat dalam bentuk linear. So mesti dalam AX plus B. Okay, so macam mana saya nak buat dia ni? Okay, first step adalah saya kena letkan divisor dia equals to 0. So each divisor ni saya kena letkan dia equal to 0. Jadi X tambah 3 equals to 0. X tambah 3 equal to 0 which is X sama dengan negatif 3. Kemudian saya kena buat divisor 3X minus 1 equals to 0. So X sama dengan 1 over 3. So means P negatif 3 mestilah sama juga dengan A negatif 3 tambah B, which is negatif 3A plus B. Kemudian P1 over 3 dia mestilah juga sama dengan A1 over 3 plus B. E pula dah, sorry, remainder. Remainder. Rx ni kan, R negatif 3 dia mestilah sama dengan A times negatif 3 plus B, which is negatif 3A tambah B. Remainder 1 over 3 adalah sama dengan A times 1 over 3 plus B. Geramlah saya dengan dia ni. A one over 3 plus B. Okay. So sekarang ini saya kena carilah polinomial negatif 3 pula, P negatif 3. Ada orang nak masuk Madam. Dengar kan? Kenapa? Keren madam dah bergerak. Kejap. Okey, apa benda? Madam, boleh tanya soalan kah? Tanya. Madam, boleh kah masuk saja direct terus dalam tu PX? Memang kita nak masukkan pun, saya tak habis lagi. Saya cuba masukkan dulu, reminder. Sebab kita kan nak cari, kita tahu kalau P negatif 3 dia adalah sama dengan remainder negatif 3 lah kan. Kalau P 1/3 dia mestilah sama dengan remainder 1/3. So kita tahu remainder ini mesti dalam linear. Jadi sekarang ni kita tahu dia mesti AX tambah B. Dia bukan yang macam tadi. Yang tadi tu kita kalau linear dia mesti remainder dia tu constant. So kita terus direct je masuk. Tapi sebab soalan dekat sini remainder dia tu adalah linear kerana divisor dia adalah kuadratik. Okay. So sekarang ni saya baru cari divisor dia bila equal to 0, X dia sama dengan negatif 3. So untuk X sama dengan negatif 3, remainder negatif 3 adalah negatif 3A tambah B. Untuk divisor dia yang X dia sama dengan 1/3, remainder 1/3 adalah bersamaan dengan 1/3A tambah B. Okay, so sekarang saya nak cari polinomial bila saya substitutekan negatif 3 ke dalam. Saya tak tahu value dia berapa. Jadi saya pun masukkan negatif 3 to the power of 4 tambah negatif 3 to the power of 3
tolak 2 negatif 3 to the power of 2 plus 4 times negatif 3 tolak 5. Which is nilai dia adalah X kuasa 4 tambah X cube tolak 2 X kuasa 2 tambah 4X tolak 5. Negatif 3. So value dia adalah 19. So kalau polinomial yang bila X dia sama dengan 1/3 pula, so saya substitutekan 1/3 to the power of 4 tambah 1/3 to the power of 3 tolak 2, 1/3 to the power of 2 tambah 4 times 1/3 tolak 5. So nilai dia adalah negatif 311 per 81. Okay. So sekarang ini saya nak tahulah kan nilai A dan B itu. Jadi saya akan dapat dua linear function. Dua unknown. So dia akan jadi negatif 3A tambah B, remainder yang bila X sama dengan negatif 3, dia mestilah sama dengan polinomial negatif 3. Saya tulis sini remainder negatif 3, dia mestilah sama dengan polinomial yang negatif 3. So dia adalah sama dengan 19. So equation yang pertama. Remainder yang 1/3 dia mestilah sama dengan polinomial 1/3. So remainder 1/3 adalah 1/3 A tambah B, which is sama dengan nilai dia negatif 311 per 81. Equation yang kedua. So saya nak cari nilai A dan B itu, baru saya boleh dapat remainder saya. So apa yang saya buat adalah equation 1 tolak equation 2. Saya masukkan B tu So dia jadi negatif 3 tolak 1/3. So dia akan dapat negatif 10/3. Negatif 10/3 A sama dengan 19 tolak negatif 311 per 81. Dia akan jadi 1850 per 81. Which is A saya mestilah sama dengan negatif 10/3. Betul ke saya kira? Negatif 185 per 27. Saya rasa insyaAllah betul. Okay, kemudian nilai B pula substitutekan mana-mana satu. So negatif 3A darab negatif 185 per 27 tambah B which is sama dengan 19. So B sama dengan 19 tolak masa negatif 14/9. Okay. So remainder saya at the end-nya adalah equals to negatif 185 per 27 X tolak 14/9. Kalau saya tak salah lah. 1/3. Betul lah. Okay, ada soalan? Turn up. Okay, madam. Okay. So far, so good. So far so good. Okay, so boleh saya teruskan? Madam, Ya. Boleh. dia boleh jangan tinggal ke dalam jawapan tu yang 19 sama negatif 300 per 81. Tak boleh. Kena dalam form Rx sama dengan apa dia? Sebab dia nak remainder. Dia bukan nak nilai A dengan B. Oh, okey. Kalau awak buat macam biasa pun, katakanlah saya buat long division Katakanlah kita buat sama-sama long division dia. So, dia adalah X kuasa 4 tambah X kuasa 3. X kuasa 4 tambah X kuasa 3 tolak 2 X kuasa 2 X kuasa 2 tambah 4X tolak 5. Katakanlah kita buat secara manual kan. Dividekan dengan X tambah 3 dan 3X tolak 1. So divisor ini saya kena darabkan set-set dulu. So sini akan jadi 3X squared
tolak X tambah 9X tolak 3 which is 3X squared. 9 tak 1, 8X tolak 3. So saya nak dividekan dengan 3X squared tambah 8X tolak 3. Okay. So saya nak matikan X kuasa 4. So saya ada 3X kuasa 2. So dia akan jadi 1/3X kuasa 2. So bila saya darab balik semula, 1/3 darab 3 dapat 1. X squared kuasa X squared. X squared darab X squared dapat X kuasa 4. So dia jadi sini X kuasa 4 tambah 1/3 darab 8. So jadi 8/3 X kuasa 3 tolak X squared. Sebab 1/3 darab 3 adalah negatif 1. Kemudian main tolak semua ni. So X kuasa 4, X kuasa 4 mati. X kuasa 3, 1 tolak 8/3. So dia jadi negatif 5/3 X kuasa 3. Kemudian negatif 2 tolak dengan negatif 1 which is negatif 2 tambah 1. Dia akan jadi negatif X kuasa 2. So yang lain tu bawa turun. Okay, kemudian saya nak matikan negatif 5/3 X kuasa 3. So saya tahu saya ada 3 dekat sini. Saya kena darabkan dia dengan negatif 5/9 X kuasa 1. Betul tak? Negatif 5/9 darabkan dengan 3. Dia jadi negatif 5/3. Okay, so dia jadi tolak negatif 5/3 X kuasa 3. Negatif 5/9 darab dengan 8. So dia jadi negatif 40/9 X kuasa 2. Negatif 3 darab dengan negatif 5/9. Jadi positif 5/3. Okay. So dia akan jadi ni mati. Negatif 1 tolak negatif 40/9. Negatif 1 tolak negatif 40/9. So dia akan jadi sini 31/9 X squared. Kemudian 4 tolak 5/3. So dia akan jadi 7/3 X. Okay, yang 5 ni saya kena buat turun. So dia jadi minus 5. Okay, kemudian saya nak matikan 31/9 ini. So dia akan jadi tambah 31/27. Betul tak? 31/27 darab 3. So jadi 31/9 X squared. So sini akan jadi 31/9 X kuasa 2. 31/27 darab dengan 8. So dia akan jadi 248 Over 27. over 27 X. Kemudian tolak 3. 31/9. Okay. Lepas tu mati 7/3 tolak 7/3 tak dapat sama, mampus saya. 248/27. Negatif 185/27. Oh, nasib baik. Negatif 59/27 kan Mila? Kan? Negatif 5. Betul tak kita Tolak. Negatif 5. Tolak. Oh, 7/3. 5 tambah 3/1. Okay. Dia jadi minus 14/9. Okay, so betul lah tadi kita buat. Tujuh 45 dah. Okay, boleh saya teruskan? So ingat kalau contohnya Boleh. Boleh, kalau saya madam. dia tu kan, remainder saya tu dia nak cari tapi divisor dia kuadratik, remainder saya mesti dalam linear form Tapi kalau saya punya divisor tu linear macam ni, remainder saya tu dapat nilai. Okay? Okay, faktor teorem pula, contoh faktor teorem yang kita boleh buat. Contohnya lah kan. Soalan kawan-kamu, boleh tak saya buat soalan kawan-kamu? Mana dah soalan tu? Boleh. Soalan pasir sebenarnya. Saya dah bagi dekat dalam YouTube sebenarnya. Kalau kamu tengok lah. Nombor 26. Bukan. 29. Okay.
Dia kata find a cubic polynomial Qx sama dengan X tambah A times X plus B. Ini adalah soalan pasir tutorial nombor 29A. Okay. Dia cakap cari cubic polynomial di mana Qx dia, saya tak nak warna ni. Qx dia adalah X tambah A times X tambah B times X tambah C. Okay. Dia cakap dia follow condition ni. Yang pertama, koefisien X cube adalah 1. Yang kedua, X cube 1 pula. Koefisien dah. Ni koefisien. Kemudian dia bagi tahu dah. Bila X sama dengan negative 1, remainder dia kosong. Maksudnya dia adalah faktor lah. Kemudian bila X sama dengan 2, remainder dia pun kosong. So means 2 ni adalah faktor. Tapi yang ketiga tu dia cakap bila X sama dengan 3, remainder dia negatif 8. Okay. Dia suruh cari what is Qx. So saya nak cari nilai A, B dan C ni. Tapi saya dah tahu dua benda iaitu Q negative 1 equals to 0, Q2 equals to 0. Remainder dia 0 maksudnya dia adalah faktor. So bila faktor, divisor dia bila X sama dengan negative 1, so means divisor dia adalah X tambah 1. So kita boleh katakan X tambah 1 is a factor. Okay, Q2 ni pula kalau lah X dia sama dengan 2, divisor dia lah kan. So saya punya X tolak 2 lah sebab X2 ni buat pergi sebelah. So jadi X tolak 2 ni adalah faktor. So divisor saya adalah X tolak 2. Okay, so saya tahu kalau faktor maksudnya kita nak factorize lah. Jadi bila kita punya soalan QX ini dia dah jadi macam dalam bentuk factorization, saya terus direct je lah masuk. So dia akan jadi sebenarnya QX adalah X tambah 1 times X tolak 2 tambah X tambah C. Okay, sebab saya tak tahu nilai C ni apa. Dan saya tahu juga X kuasa 3 dekat sini, dia punya koefisien A dekat sini, sepatutnya dia kena letak A lah, koefisien lah kan dekat sini kan. Sebab kita pun tak tahu nilai dia berapa. Tapi kita dah tahu dah, dia dah bagi tahu tadi first ni dia adalah nilai A dia tu 1. Jadi kita tak perlu cari nilai A kat sini. Terus direct sahaja. Kalau dia tak bagi tahu X cube tu sama dengan 1, it's mean awak kena letak dulu A dekat depan ni dan awak kena cari nilai dia. Okay. A dekat depan ini membawa maksud koefisien. Saya tulis balik A kat sini. Oh, apa ni? Saya guna merah. Okay. A dekat sini kan. Ini adalah koefisien. Bukan 9 tau A. Saya stress lah dengan pen ni. A tau A. A tu adalah koefisien untuk kubik itu. Tapi kalau dia dah bagi tahu dah dia koefisien dia tu 1, so tak perlu cari nilai dia dekat sini. Kita dah tahu dah nilai dia 1. So boleh skip lah. Tapi kalau dia tak bagi tahu awak kena cari. Okay, so sekarang saya nak cari nilai C ni, saya ada satu je lagi iaitu X. Bila X sama dengan 3, dia punya remainder dia sama dengan negatif 8. Bila X sama dengan 3, remainder dia sama dengan negatif 8. So, saya pun substitute sajalah. Bila Q3, remainder dia negatif 8. So, saya pun masukkan 3 tambah 1, 3 tolak 2, 3 tambah C mesti sama dengan negatif 8. Aku sama macam ni. Okay. Kemudian saya pun cari je macam biasa. 3 tambah 1, 4. 3 tolak 2, 1. So dia jadi 4 times 3 tambah C sama dengan negatif 8. So 3 tambah C sama dengan negatif 2. So C sama dengan negatif 5. It means QX saya adalah, jangan tinggalkan macam ni tau. Kena tulis balik. X tambah 1 times X tolak 2 times X tolak 5. So ini adalah saya punya faktor teorem dan remainder teorem saya gabungkan sekali. Madam, yang X equal to 3 macam mana cari? Bila X sama dengan 3, remainder dia kan negatif 8 sebab dekat sini. Ini. Q3 equal to negative X. So it means bila X sama dengan 3, remainder
Bila X sama dengan 3 mesti sama dengan negatif 8. Oh, substitute ya. Okey okey. Ya, itu saja masuk ke dalam polinomial QX ni. Madam, Yes. macam mana sudah macam mana sudah yang kita mau kasih relate tu yang X tambah 3 tu? X tambah 3. X tambah 3 yang X cube tu. Macam mana mau relate tu? Macam mana nak relate? Oh ni. Yang atas ni, yang first ni. So, Yang first condition. yang ni dia cakap coefficient tau. Coefficient X cube. Coefficient tu kan yang perkali kat depan dia tu. So, perkali X cube tu dia cakap mesti equals to 1. Okay, tapi kalau dia tak bagi tahu perkali dia tu adalah sama dengan 1, it's mean kamu kena letak A dulu dekat sini. Maksudnya kamu kena cari nilai A juga dekat sini. Perkali dia berapa. Madam, contohlah kan kalau dia tak cakap dia punya coefficient tu, macam mana lah nak carinya? Macam mana nak cari dia? Macam ni juga. Maksudnya apa maklumat yang dia bagi? Oh, substitute saja. Oh, kira kalau ada apa yang ada X semua tu substitute je lah terus dapatlah coefficientnya. Ni sebab dia dah bagi, sebab itulah dia bagi 3 saja equation. Tapi kalau contoh dia kata coefficient X cube bukan 1 kan. Jadi dia akan bagi 4. Dia mesti akan bagi 4 sebab kita ada unknown dia 4. Oh, okey faham. Okay. Alright, boleh saya teruskan kepada roots and zeros. Bye. Boleh. Untuk roots, saya guna benda yang sama sebab factor theorem dia berkaitan dengan roots juga dengan zeros. Maksudnya factor theorem tu adalah nak cakapkan remainder dia kosong. Dan daripada factor theorem juga kita boleh dapat factorization. So factorization itu dia ada 2. Kadang-kadang dia suruh kamu, dia bagi satu faktor dan kamu terus factorizkan dia. Kadang-kadang dia tak bagi pun faktor, kamu kena cari sendiri. Which is kamu kena guna try and error. Okay. So katakanlah untuk soalan ini, dia dah bagi. Memang QX dia adalah sama dengan X tambah 1 times X tolak 2 times X minus 5. Maksudnya dia dah factorizkan polinomial ni. Okay, sekarang dia cakap what is the root? So dia suruh cari root kepada polinomial ini. So root adalah, yang X adalah X sama dengan negative 1, X sama dengan 2 dan X sama dengan 5. Mesti wajib tulis X kat depan ini. Itu maksudnya root. Okay. Tapi zeros, bila dia cakap what is the zeros polynomial, what is the zeros of this polynomial? Zeros kepada polinomial ini, dia adalah root tetapi without X. So terus tulis nilai dia sahaja iaitu negative 1, 2 and 5. Soalan? Faham, madam? Faham Okay. So bila soalan cakap given QX adalah something, maksudnya given polynomial, find roots. Okay, bila disebut roots je, maksudnya kamu kena cari factorization. Terus direct je factorization. Okay. Sebab roots and zeros ni, dia berkaitan dengan factorization. Okay. Kalau dia kata find zeros pun, mesti kena relate dengan factorization. So awak kena cari dulu factorization dia apa, and then baru boleh cari zeros dia apa. Okay. Satu lagi soalan lah. Soalan apa Soalan pasir. Kamu ada soalan tak chapter 6? Yang kamu tak ada tanya saya tapi Chapter 6 okey madam. chapter 6 okay? Okay, so partial fraction pula. Kalau okey dengan bahagian ni, okey lah sebab saya rasa dalam kamu punya UPS kali ni, dia mesti akan masuk remainder theorem, factor theorem. So kamu alert dekat situ lah, okay? Alright, so untuk partial fraction pula, basically-nya dia terbagi kepada 2, proper dan improper. So proper maksudnya degree dia ke atas, nak tulis degree denominator, ni numerator, degree numerator lagi kecil, lagi rendah situ lagi kecil daripada degree dekat bawah.
Apa saya tulis? Salah lah. Macam ni bukan je nak saya tulis. Awak faham tak? Maksudnya proper tu dekat atas dia mesti lagi rendah daripada dekat bawah. Oh, guna warna oren. Oh, gila. Proper adalah, contohnya lah kan, X kuasa 2 tambah 7X over X kuasa 7X tolak 1 katalah. Kemudian saya nak dividekan dengan divisor dia X kuasa 3, X tambah 1, X tolak 2, X tolak 3. So kalau awak tengok sini X kuasa 3 kan. So degree dia adalah 3. Degree dekat atas ni adalah 2. So degree denominator lagi tinggi daripada degree numerator. Itu adalah proper. Kalau improper pula, degree dekat atas sama dengan degree dekat bawah. Contohnya sini, X squared tambah 1. Degree atas sama dengan degree bawah. Ataupun degree ke atas lagi rendah daripada degree dekat bawah. Contohnya X kuasa 4. Salah. Ya. Terbalik madam. Balik. X kuasa 4 kata sini, X kuasa 4 sini, X kuasa 2 tambah 7X tolak 1 macam tu. Okay, maksudnya degree dekat atas lagi tinggi daripada degree dekat bawah. Itu adalah improper. Okay. So, nama pun partial fraction. Maksudnya, dia suruh daripada fraction yang besar, dia suruh jadikan fraction yang kecil-kecil. Sebab itu nama dia partial fraction. Okay, bila yang mana awak darabkan balik semula, dia akan dapat balik fraction yang besar tadi. So, macam mana kita nak cater partial fraction ni? Kalau dia proper, saya kena consider dia first, linear factor. Second, quadratic that cannot be factorized. Saya kena consider ni lah. Dan the third one adalah repeated linear. Okay, kalau saya linear, maksudnya kalau saya nak jadikan di dalam linear, proper fraction saya tu, dia mestilah kuadratik yang boleh di-factorize. Okay, contohlah kan, saya ada fraction saya macam ni, X over X squared tolak 1. Okay, ini adalah proper di mana degree dekat atas lagi kecil daripada degree kat bawah. Okay, saya nak guna linear bila kuadratik dekat denominator ini, dia boleh factorize. X squared minus 1 kan boleh factorize kan? So dia akan jadi X tolak 1 times X tambah 1. Okay, so ini dah dimasukkan linear. Dan macam mana saya nak partial fractionkan dia, dia akan form jadi A over X tolak 1 tambah B over X tambah 1. Dia akan pecahkan macam ni. Okay, so dengan syarat linear ni awak akan guna dia bila saya punya denominator ni walaupun di dalam kuadratik ataupun di dalam kubik ataupun di dalam power 4 ke berapa-berapa pun, tapi dia ni linear, boleh difactorizekan. So bila dia boleh factorizekan, awak boleh pecahkan dia jadi macam ni form dia. Ikut pecahan yang ada dekat bawah tu. Okay, tapi kalau quadratic that cannot be factorized, maksudnya saya adalah macam ni. Ada tu. Tak nak. Okay. Macam ni. Contohnya saya ada X over X times X squared plus 1. Okay. Saya ada faktor linear iaitu X. Okay, tak apa, tak ada masalah. Tapi yang kat sini pula X squared tambah 1 kat sini, dia tak boleh factorize. Quadratic kat situ tak boleh factorize. So dia dalam kategori quadratic that cannot be factorized. So macam mana saya nak pecahkan dia? Dia akan jadi A over X untuk linear ini. Sebab kalau linear, kita pecahkan dia, atas tu mesti constant, which is A. Tapi kalau saya ada quadratic that cannot be factorized, atas dia tu mesti linear, which is BX tambah C. Okay, so itu cara kita nak pecahkan bila saya ada denominator saya tu quadratic yang tak boleh difactorizekan. So hati-hati bila awak nak guna partial fraction. Tengok dulu denominator. Okay, kalau repeated linear pula, contohnya saya ada X over X squared times X tolak 1. Okay,
So, saya nampak kat sini ada repeated x squared. X tu dia linear tapi dia repeat 2 kali. Okay, beza dengan x squared tambah 1. X squared tambah 1 dia adalah satu kuadratik yang tak boleh factorize. Tapi kalau x squared dekat sini dia adalah linear. Cumanya nilai x dia tu dia repeat 2 kali. So bila saya ada repeated linear, saya akan jadi first a over x dan second dia akan jadi b over x squared. Dia linear which is a juga atau dia constant tapi first mesti x and the second mesti x kuasa 2. Kalau saya ada repeat 4, x kuasa 4, so saya kena terus a over x tambah b over x kuasa 2 tambah c over x kuasa 3 tambah d over x kuasa 4. Awak akan berhenti sampai nombor dekat sini. Kalau repeat 2 kali, so saya kena berhenti sampai repeated dia 2 kali. Kalau dia kuasa 4, so saya kena repeat dia sampai 4 kali. Kemudian yang tu baru settle untuk x squared. Saya ada linear x minus 1 lagi. So saya akan jadi plus 6 plus c over x minus 1. Macam tu. Boleh? Madam, Ya. Yeah. madam, Ya. Yeah. Tanya. yang dua tu bah, yang quadratic that cannot be factorized tu, Yes. yang quadratic that cannot be factorized tu, macam mana maksudnya? Macam mana yang tidak boleh kena factorize? Dia dapat point-point nggak? Tidak. Ya betul. Kalau dia dapat point, Kalau- contohnya awak factorize, macam contohnya x squared tolak 7 kan? X squared tolak 7 boleh factorize kan? Awak dapat nilai tapi nilai awak tu dalam point. Tak boleh juga. Dia diconsider sebagai kuadratik yang tak boleh di-factorize. Kalau contohlah situasi saya bagi x kuasa 2 tambah 2, X kuasa 2 tambah 2. Bila awak buat, awak dapat undefined kan? Maksudnya awak dapat nilai dia kan? Dia pun diconsider sebagai quadratic that cannot be factorized. So, quadratic okay, madam. factorized, bila saya factorizekan dia dapat single nombor. Macam contohnya x minus 1 times x plus 1. Bila saya expand, dia dapat x squared minus 1. Macam tu. Tapi kalau saya dapat x squared minus 7, contohnya lah kan kalau saya ada x squared minus 7, bila saya factorize dia akan jadi x tambah square root 7, x tolak square root 7. Macam ni pun boleh juga kan? Awak kata, ni boleh madam? Tak boleh sebab square root 7 ni point. Dia mesti nombor dekat sini, nombor yang apa tu whole number. Dia tak boleh point. Memang dia boleh factorizekan macam ni, tapi dia bukan set 7, dia bukan whole number. Set 7 dia adalah point. Okay, so bila awak nampak je, bila awak tekan calculator, either dia undefined ataupun dia dapat point, it means kuadratik tu tak boleh factorize. Kalau x kuasa 2 tambah 4, madam, X dia, kuasa dia kira quadratic that cannot Yes. x kuasa 2 tambah 4. Ya, dia consider sebagai Itu pun kira dia cannot be factorized. Ya betul, sebab awak dapat undefined kan? dapat Tak, nilai, madam. Awak dapat ni dapat. apa, imaginary number, tak boleh lah. Oh, okay, madam. Okay, faham. Faham? Dia mesti kena ingat macam ni. Kuadratik yang boleh factorize bila nombor dia tu adalah linear. Bukan linear, sorry. Nombor tu adalah whole number. Dia mesti yang whole number lah 1, 2, 3, 4 macam tu. Dia mesti natural number. Tapi kalau lah dia tu dapat point ke, dia dapat point kalau dia dapat point tak boleh lah. Ataupun dia dapat imaginary number pun tak boleh. Okay. Awak kena ingat yang tu lah sebab kuadratik tak cannot be factorized, dia punya atas dia tu mesti linear which is bx tambah c ke ataupun ax tambah b. Dia mesti dalam bentuk linear. Dia bukan bentuk constant. Bentuk constant hanyalah untuk yang bawah dia tu mesti linear. Tak apalah, apa yang awak faham je lah. Jadi apa awak cuba tengok dekat sini je lah. Yang ni je yang kita kena stresskan. Repeated linear tak ada masalah, linear tak ada masalah. Okay, cara nak cari dia. Awak guna je lah kan substitution. Substitute kalau x saya sama dengan 1, substitute kat dalam. Berapa dapat nilai dia. Okay? Kamu tahu kan buat dia? Pukul 8 dah. Kamu nak pergi ni, apa nama dia? Tahu, madam. Okay, bagus. Okay, nanti saya rasa kan esok lah kot kita sambung chapter 7. Saya rasa memang hari ni kamu ada file kan? Esok kamu ada apa-apa tak? Tiada. Ada masa untuk madam.
tak apalah nanti kan hari apa ni? Hari Isnin maksudnya tutorial biasa. Saya buat kelas kan. Kamu kan rindu saya. Oi, bersemangat nih, Madam. Gas. Bila Madam. Semangat madam. saya yang malas. Bagus. Student saya kena rajin, okay? Alright, so ya. Nanti saya bagi tahu ada kelas ke tak. Sebab sekarang ni semua chapter 6 belum lagi masuk chapter 9. Kita still lagi dalam chapter 8. Jadi next tutorial kita adalah chapter 8. Kita discuss lah mana soalan yang kamu tak tahu. Saya rasa banyak tu soalan yang kamu tak tahu, betul tak? Betul, Madam. Betul. Okay, so tak apa. Nanti saya Google Meet je lah. So, kalau ada soalan kamu tanya. Kalau tak ada soalan, tak apalah. Kita semang-semang je lah. Okay, habis saya. Kamu nak pergi PAL kan? Bye. See you. Thank you, Madam. Bye, madam. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you madam. Hello, Assalamualaikum cikgu. Thank you Sapi. Thank you Sapi. Thank you, madam. Bye guys. Sama-sama.